Ya, guru memang ada merupakan cita-cita saya lah. Sejak daripada sekolah memang saya bercita-cita untuk menjadi guru. Apabila melihat cikgu-cikgu mengajar di hadapan, ya, itu memang menjadi cita-cita saya. 1983 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak Padang Rengas, SPM. Kemudian saya sambung pengajian di tingkatan 6 pada tahun 84 sehingga 85 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mercu, Kuala Kangsar. Habis di situ saya menyambung pengajian ke Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur pada tahun 87 dan 89. Saya berjaya mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali sepanjang perkhidmatan. Tahunnya saya dah lupa lah. Dasar pendidikan nak berubah daripada guru-guru daripada guru bukan siswazah kepada guru siswazah. Saya lewat menyambung pengajian oleh kerana minat saya dalam bidang sukan. Jadi saya rasa bila saya nak sambung belajar, saya akan ketinggalan untuk bermain bola sepak. Kan saya main bola sepak. Saya pada waktu itu ramai kawan-kawan saya telah pun melanjutkan pelajaran ke universiti, tapi saya masih lagi belum sehingga akhirnya pada tahun 2011 saya berpeluang untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah. Dan alhamdulillah akhirnya saya berjaya mendapat ijazah sarjana muda pada tahun 2015. Sebenarnya saya dulu pernah ditawarkan untuk menjadi penolong kanan co-curriculum di sebuah sekolah kebangsaan di Lenggong lah. Tetapi saya menolak kerana jiwa saya tidak berminat di bidang pentadbiran. Saya rasa saya lebih suka bekerja bersama pelajar, berada di padang, sukan dan menjalankan aktiviti di dalam bengkel. Jadi saya rasa itu mungkinlah berbezalah dengan orang lain yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pentadbir, ketua jabatan atau sebagainya. Cikgu masih ingat pelajar lama lah, tapi ialah sudah 36 tahun. Cikgu ingat ada seorang pelajar Muhammad Najib bin Husman, seorang pelajar yang baik, seorang pelajar yang berdedikasi dan nak belajar, mempunyai kekuatan mental. Dan pada hari ini cikgu bekerja bersama beliau di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Ahmad dan telah pun menamatkan pengajian sehingga ke peringkat tertinggi, peringkat PhD. Jadi dia pelajar yang cikgu kenal daripada masa saya mula bekerja sehinggalah sekarang menjadi rakan sejawat. Nakal budak-budak macam itulah, tapi dia baik. Dari segi penglibatan diri di dalam kelas, pelajar dulu amat kurang lah. Bila cikgu tanya, tak ada yang angkat tangan nak jawab. Tetapi dengan perubahan dasar pendidikan, saya rasa sekarang bila cikgu tanya soalan, bukan seorang lah, lebih daripada 2-3 orang yang belum angkat tangan untuk menjawab apa yang cikgu ajar. Dan
pelajar sekarang lebih aktif di dalam kelas, sama ada aktif untuk belajar ataupun aktif melakukan perkara-perkara lain juga. Tapi sebab itulah kita sebagai seorang guru, kita perlu mengarahkan ataupun memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka membawa lah yang keaktifan mereka dalam kelas tu ke tempat yang betul. Kita tidak lagi mengejar yang baik lah, pelajar yang terbaik, tetapi kita mengejar pelajar yang cemerlang. Bagi saya, cemerlang itu bukanlah hanya dalam bidang akademik. Cemerlang itu juga mestilah dari segi sosial, emosi dia mestilah juga dengan cemerlang. Itu adalah pelajar yang saya rasa paling baik, yang menjurus kepada falsafah pendidikan negara, yang memerlukan pelajar yang insan yang kamil, yang memenuhi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani dia. Akhlak dan adab. Kalau setinggi mana pun akademik seorang itu, jika tidak ada akhlak dan adab, maka tidak ada nilai bagi kejayaan akademik dia lah. Itu bagi saya. Okey. Ini sebagai seorang tua lah. Sebagai seorang tua, saya nasihatkan guru-guru yang muda, mereka mempunyai masa yang lama lagi berada dalam bidang pendidikan. Jangan sombong, bekerjalah dengan baik, hormatlah ketua di sekolah atau di mana tempat bertugas. Jangan kita mudah berkonfrontasi dengan pentadbir. Kerana pentadbir, setiap apa yang nak dilaksanakan pentadbir itu biasanya setiap mereka nak laksanakan, bagi semua itu adalah bagi kebaikan organisasi ataupun sekolah kita lah. Itu bagi saya lah pesanan kepada cikgu-cikgu yang baru. Bagi saya rasa saya rindu tentang suasana di sekolah. Sebenarnya tidak menjemukan suasana di sekolah yang berjumpa rakan-rakan sejawat di kantin, di bilik guru, di padang sewaktu sukan, di dewan sewaktu melakukan program-program sekolah. Jadi saya rasa selepas pencen nanti saya tidak lagi akan berjumpa dengan suasana sebegini. Itulah yang paling saya rindui. Tapi yalah, perkhidmatan kita setakat itu saja. Sampai di sini itu sajalah yang boleh saya ingat. Ada perasaan yang berdebar-debar lah. Bagi saya, saya lebih suka habis perkhidmatan, waktu hari mengajar, habis tamrin balik. Tapi saya tak sangka lah, kerana kelab keluarga dan guru-guru ada nak buat program sambutan sebagai menghargai. Itu saya rasa berbesar hati, dan saya ikut dan terima kasihlah kepada semua yang menghargai lah saya, walaupun beberapa tahun saja saya di sini. Yang memberi dorongan, tentulah yang pertama sekali di rumah kan, isteri saya, yang dulu waktu saya muda, saya selalu meninggalkan rumah dengan berbagai aktiviti sekolah lah, sehingga kan kadang-kala saya melebihkan aktiviti sekolah daripada di rumah. Tapi isteri saya tak kisah dan sentiasa memberi sokongan di sekolah. Di setiap sekolah 3 buah sekolah yang memberi
memberi motivasi kepada saya adalah ketua-ketua lah, ketua dan barisan mentadbir sentiasa mempercayai tugasan yang mereka berikan kepada saya, dan itulah yang membuatkan saya bersemangat untuk melaksanakan semua tugasan yang diamanahkan kepada saya. Kita tak perlu stres, hadap saja apa perkara yang datang. InsyaAllah kita akan rasa senang dan mudah untuk bekerja. Harapan saya kepada guru-guru, kerjalah secara berpasukan, dan kita mempunyai barisan mentadbir yang baik. Berilah sokongan kepada mereka dengan menjalankan tugas dengan baik. Pada pelajar, ibu harap belajarlah sungguh-sungguh dan tumpulah perhatian awak kepada apa yang cikgu ajar, dan jangan melawan cikgu, jaga adab. InsyaAllah segala ilmu yang awak dapat akan diberkati Allah. Yalah, kita dah umur 60 tahun. Apa lagi perancangan ni? Saya rasa saya nak menikmati hidup ini je lah. Boleh kita ada kesihatan, boleh ke masjid, berjemaah, mendengar kuliah-kuliah, dan ada sedikit masa boleh menziarahi saudara mara yang tak ada kesempatan sebelum ini. Jadi saya mohon doa daripada semua, mendoakan kesihatan saya akan terus baik dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.